merasakan ada orang-orang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan minta supaya jajaran ini dibuat sebegitu rupa. Mana ni. Kalau kita tengok ni kita pendekkan dia ni lah. Ini begitu. Ini tanah fungsi JKK. Ni yang telah pun ditukar syarat. Ini tanah bekas fungsi JKK. Soal ini secara kebetulan atau tidak, itu kita tak tahu. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang berlaku di sini, sememangnya dirancang. Kalau kita lalu ikut ni, memang tak kena lah tanah dia. Kita cadang sekarang, ikut ni ataupun ke sini. Dia sekarang ni dah sampai sini dah. Ni, sampai sini. Lepas pada kampung. Dah buat sini ni. Dia buat sini. So yang ini mungkin tak mungkin lah. Yang ini kemungkinan. Kan? Tapi macam saya kata tadi lah, apa kalau saya jumpa Menteri Besar pun, dia kata tak boleh ubah kerana jalan telah dibuat. Soalnya buat sebelum tanah diwartakan. Maknanya peras ugut. Dia dah ugut kita. Tak ada ubah dah. Sebab buat dah. Buat tu tak betul. Cara begitu. Dia mendahului. Degil lah, degil. Dia degil. Dia tahu, dia rancang ni semua dia tahu. Dia buat begini supaya kita tak boleh buat apa. Akhirnya kita tak boleh buat apa. Dia tak berfikir akibat kemudian hari, tak berfikir apa-apa ni. Tapi maknanya ini sebuah kerajaan yang jahat, yang zalim. Tapi macam mana pun, apabila dia menggunakan akta ini dan menggunakan ugutan dengan JKK, UMNO dan sebagainya, orang kampung terpaksa akur lah. Yang lain-lain tu akur begitu je. Tak ada masalah. Kita bantah kerana dia tak ikut peraturan, prosedur. Okey. Kalau dia ikut peraturan dan prosedur, kita tak boleh bantah lah. Itu je. Dia kembali kepada hak tadi, hak asal tadi. Kenapa rumah kampung Melayu nak dirobohkan? Itu je dari segi moral. Dari segi undang-undang kita tak ada buat apa. Kan? Kita tak buat apa. Tapi kita nak khabar kepada dunia bahawa ini sebuah kerajaan yang tidak ikut peraturan. Bercakap, dia hanya pandai bercakap, tapi peraturan dia buat, dia tak ikut. Itu kita nak khabar pada orang gitu je. Yang kita bantah ni salah satunya itu. Kita tahu akhirnya kita terpaksa akur. Kalau dia buat mengikut peraturan, kita terpaksa akur. Kita pergi mahkamah. Dan mahkamah pun hakim akan buat putusan. Kan? Dan lepas hakim kita buat putusan, kita terpaksa akur. Kita tak boleh nak lawan putusan mahkamah. Kita begini, kita ni yang pertama daripada awal dulu, kita nak pertahankan hak kita. Okey. Kita bukan nak lawan kerajaan, mengatakan kamu buat betul tak betul. Kamu muat tak betul, mu nak langgar aku, mu kena betul. Jadi kita sehingga hari ni kita memang kita tak ambil apa-apa tindakan mahkamah. Cuma apabila dia dah bagi award pada kita, award kita tidak terima dan kita rojok kepada mahkamah. Kita tunggu mahkamah carilah. Pada masa tu mungkinlah kalau nak jadi cerita lain pun kita cerita lain lah. Sebab dari segi ni sepatutnya dia kena ambil tindakan kerajaan bertindak ke atas kita. Kita tak boleh mendahului. Tapi kita akan mempertahankan. Kalau bawa mahkamah pun kita akan mempertahankan dengan hujah kita. Kita faham? Kita bukan nak fitih ni. Ada orang tanya saya ambil tindakan mahkamah. Itu lain ni. Bukan soal kita nak duit. Yelah kalau ambil harta kita memanglah duit. Tapi bukan itu matlamat kita sebenar. Matlamat kita nak mempertahankan kampung kita. Nak juga membongkarkan siri. Dan membongkarkan siri ketidakterusan kerajaan hari ni ya. Tapi yang kita sedih hari ni lah, saya nak ulang. Wakil rakyat kawasan kita ni langsung tak peduli. Haji Datuk Abdul Rahim Mat Sani, Exco Pelancongan. Jadi wakil rakyat dia anggap kita musuh. Sebab mungkin saya dah naik ceramah atas petapa. Makin musuh. Tapi
Harus diingat. Sebelum saya berceramah di Betapah tu ada 2 tahun. 2 tahun lebih ruang yang kita pergi mari tulis kan. Tak ada siapa yang bercakap ni. Okey, at the end of the day, awak memaksa saya naik ke Betapah. Okey. Apa lagi saya nak cakap? Saya panggil sinar harian, nak masuk sinar harian pun dia tak masuk. Buat press statement tak masuk. Memang payah nak masuk benda-benda. Apa kalau benda berkaitan dengan kerajaan ni, payahlah sikit. Kita faham. Jadi kita dah tidak ada pilihan. Nak khabar pada orang ramai. Masa saya kata tadi, isu ni bukan isu Kampung Bagoda saja. Isu ni adalah isu nasional. Isu di mana kerajaan telah tidak mengikuti peraturan. Merampas tanah orang kampung. Nak khabar. Nak khabar kat mana? Tak betah. Betah apa? UMNO tak bagi. PAP tak ada Terengganu. Pah yang ada Terengganu. Apa kalau kita naik Betapah, bermulalah serangan mengata saya ni pembakar. Tak timbullah saya duduk 3 penggal dalam UMNO, tak tahu sebahagian tak timbul. Tak timbul yang dia tersalah buat. Cuba bayangkan, saya berkhidmat dalam UMNO begitu lama. Isu macam ni tak ada siapa pun tampil ke depan. Jadi sekarang ni kita tak banyak ruang yang kita boleh ke depan. Dah kita pergi semua dah, habis dah. SPRM kita bagi, kita pergi sana, pergi sini, pergi. Cuma kalau boleh kita perbanyakkan, sampaikan banyak maklumat kepada pihak-pihak lain. Itu hanya setakat itu je lah. Supaya apa yang berlaku di Bagoda ni akan menjadi iktibar kepada orang lain. Supaya kerajaan yang ada ni dia taklah semudah itu. Saya beritahu satu contoh di mana ada satu kes di mana lepas pada kita ni dia nak buat jalan balai raya di Kampung Baru Tertambah. Dia pergi semua barang dia dengan konkrit mixer apa semua. Maka tuan dia tahu. Tuan dia kata tanah aku ni belum diambil lagi ni. Notis pun tak ada lagi ni. Macam mana mu nak buat kerja gini? Mu kena lari. Halau begitu je. Lari betul aku. Mana itu kejayaan kita. Kalau kita tak buat begini, mungkin orang lain pun apa kalau kita buat begini, orang sedar bahawa pemilik tanah ada hak dia. Ada hak dia. Gitu. Hak dia kena aku lah. Jadi berlaku di Kampung Baru Tambah. Sehingga hari ni pun tak buat.